Saya bercerita sedikit tentang apa yang keputusan yang dibuat oleh setelah Zuraidah mengatakan beliau masih lagi tidak jadi menteri. Sebaliknya Ismail Sabri hari ini masih lagi tidak menyatakan secara khusus sama ada beliau akan memecat Zuraidah atau tidak. Kalau kita baca menurut kenyataan Perdana Menteri Ismail Sabri, Zuraidah masih lagi menteri. Ahli Parlimen Ampang Zuraidah Kamaruddin masih lagi anggota kabinet walaupun keluar bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia, kata Perdana Menteri Ismail Sabri. Semua orang punya pandangan berbeza dalam soal ini, tetapi keputusan akhir adalah Perdana Menteri lah. Oleh kerana masih terlalu awal untuk saya buat keputusan kerana belum ada perjumpaan, belum ada bincang dan sebaliknya dan sebagainya, saya tak komen apa tindakan selanjutnya. Tunggu saya balik, saya panggil dia bincang, kemudian baru saya boleh buat keputusan, kata Perdana Menteri. Kita kena ingat satu perkara tuan-tuan. Sekarang ini kabinet Ismail Sabri ini berada dalam keadaan yang sangat rapuh. Kabinet Ismail Sabri ini berada dalam keadaan yang sangat rapuh. So disebabkan kabinet ini berada dalam kerangka yang sangat rapuh, tindakan Zuraidah untuk keluar daripada bersatu dan menyertai PBM itu boleh dianggap sebagai satu kemungkinan yang boleh menyebabkan kerajaan tumbang. So akan ada perbincangan sekarang ini. Ada yang kata bahawa sekarang ini Ismail Sabri di Jepun, Mahathir di Jepun, Azmin Ali juga di Jepun, dan kumpulan-kumpulan ini semua sekarang ini berada di Jepun untuk membincangkan. Kita kena ingat satu perkara. PBM sekarang ini sedang dalam usaha kerangka untuk berbincang dengan Barisan Nasional untuk menyertai Barisan Nasional. Okey? Untuk menyertai Barisan Nasional. Itu kita kena faham. PBM di dalam dengan Zuraidah, Azmin akan menyusul, Xavier juga akan menyusul. Sekarang ini mereka dalam usaha untuk kerangka untuk menyertai Barisan Nasional bagi bagi bersama dalam pilihan raya yang akan datang ini. Dalam masa yang sama, Pejuang juga berkemungkinan akan berbincang dengan Ismail Sabri untuk bersama dengan Barisan Nasional. Kalau tak menyertai Barisan Nasional pun, berkemungkinan dia akan berada bersama dengan pasukan Barisan Nasional di dalam coalition Barisan Nasional. Satu kemah besar Barisan Nasional jugalah, kalau kita nak panggil kan. Now, kenapa pula Mahathir tiba-tiba boleh kerjasama dengan UMNO? Bukan ke dia memusuhi UMNO. Kita kena faham tuan-tuan, politik Mahathir ni, dia tak pernah memusuhi UMNO, dia tak pernah memusuhi Barisan Nasional. Dia hanya memusuhi Zahid Hamidi dan dia hanya memusuhi Najib Tun Razak. Dua ni je. Dan juga kuncur-kuncur di sekelilingnya lah. Juak-juak di sekeliling, itu dia punya musuh dia. So sekarang ni Zahid dah masuk, Najib dah masuk. Itu sebenarnya agenda utama dia. Yang penting mereka dah masuk ke dalam. Mereka dah dibicarakan. Mereka tak berada dalam arena politik. Mereka dah dibersihkan. Tinggal Ismail Sabri and the gang. So mereka boleh meneruskan rundingan. Tidak ada masalah. Dan rundingan ini bagi memastikan 2/3 parlimen nanti dipegang. Tapi kata semalam Is, 2/3 tu mereka perlu pegang untuk memastikan kemenangan untuk mengeluarkan Najib dan juga Zahid. Tak semestinya. Saya kata untuk nak boleh merubah landscape dan juga corak politik negara, tetapi tak semesti untuk mengeluarkan mereka berdua. Terpulang nak keluarkan dia orang macam mana, nak tentukan dia orang macam mana, itu terpulang ke kerajaan baru, kerajaan Ismail Sabri. Dan bagi Mahathir lebih mudah untuk nak kontrol Ismail Sabri berbanding nak kontrol Zahid ataupun nak kontrol Najib. Kerana Zahid dan Najib ni sudah mempunyai pengaruh dan mempunyai grassroots yang kuat. Sedangkan Ismail Sabri ni baru bertapak. So lebih mudah untuk mereka nak berada dan juga nak be in that situation rather than kita kata nak menguasai, rather than nak bersaing lagi dengan Zahid, nak bersaing lagi dengan Najib. Itu yang situasi sekarang. Okey, so berkaitan dengan Zuraidah dia bagaimana? Dia nak kena pastikan bahawa Zuraidah jangan keluar dulu, sebab suka atau tidak dia ada 3 kerusi sekarang ni di bawah PBM. Zuraidah kita kena ada 1 kerusi, Larry dan juga Stephen Chong di Tebrau, So ada 3 kerusi di bawah PBM. 3 kerusi ni kalau dia tarik sokongan daripada kerajaan yang ada sekarang ini, berkemungkinan mereka akan tumbang. Ada kemungkinan mereka akan tumbang. Jadi yang pentingnya adalah untuk mereka terus kekal bersama, tak apa, kekalkan jawatan sehingga habis menggal. Hari ini juga viral mengatakan, saya juga tulis dalam komen saya tadi, dalam Facebook saya, bahawa berkemungkinan pilihan raya parlimen akan dibubarkan pada 1 hari bulan September.
Penamaan calon 25 hari bulan September, dan bulan 10, 8 hari bulan 10 adalah pilihan raya umum ke-15. Adakah itu benar? Wallahualam, itu mungkin tarikh yang dicadangkan, sebab sekarang yang tahu hanyalah Perdana Menteri dan juga kabinet dia lah. Bukan kabinet, dia punya majlis tertinggi dia yang tahu, yang tahu kedudukan dan sebagainya. Itu kita kena faham kedudukan dia. Kita hanya boleh berspekulasi. Namun begitu, menurut sumber dalaman daripada SPR itu sendiri terhadap saya, terhadap SPR, sumber dalaman daripada SPR, memang sekarang ini persediaan sedang dijalankan dengan rapi. Simulasi kita sedang berlangsung, kertas-kertas undi sebagainya telah dihantar di negeri-negeri masing-masing. Persediaan sudah ada. Okey, persediaan sudah ada. Latihan-latihan pun telah dilakukan di setiap negeri bagi memastikan perjalanan PRU dan juga PRU ini berjalan dengan lancar. Negeri PRU ini, untuk makluman, pilihan raya umum kali ini, negeri-negeri yang tidak akan ada pilihan raya negeri umum ni adalah untuk parlimen saja. Pilihan raya negeri adalah untuk negeri. So, kebanyakan masa semua pilihan raya umum dan negeri berlaku serentak kecuali Sarawak. So, for so many years Sarawak ni pilihan raya negeri dia berbeza. Tetapi untuk kali ini, pilihan raya negeri yang tidak akan berlaku serentak, yang sudah berlaku adalah di antaranya Sarawak, Sabah, Johor, Melaka, Sabah, Sarawak, Johor dan juga Melaka. Sekarang ini sudah pun selesai pilihan raya negeri mereka. Maka dengan itu tidak akan ada pilihan raya lagi. Tidak akan ada pilihan raya negeri tetapi pilihan raya umum itu ada. Ada yang kata itu, Sarawak macam Melaka, Johor ni tak ada pilihan raya lagi ke? Ada. Pilihan raya itu ada. Tetapi hanya untuk pertandingan ahli-ahli parlimen saja. Negeri tak ada, dah habis. Dah selesai. Okey, negeri dah selesai. Yang menarik juga berlaku di Sabah hari ini adalah hari ini juga adalah satu majlis diadakan oleh GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Hari ini kalau tersilap saya adalah program perasmian GRS. Okey. Dan dalam masa sama itu GRS pertimbang laksanakan keahlian secara terus. Okey, itu tak boleh penting sangat. GRS sedang mempertimbangkan kemungkinan melebarkan lagi penyertaan gabungan itu dengan membuka laluan kepada ahli keahlian terus mana-mana pihak yang berminat. So, GRS ini adalah gabungan parti-parti politik dan NGO. Pengurusinya Haji Nur berkata perkara itu akan dibincangkan pemimpin GRS dan mengusahakan strategi yang sesuai. Demi menyemarakkan semangat Sabah yang bersatu, saya akan berbincang dengan rakan-rakan pimpinan untuk mengusahakan strategi dan pendekatan lain bagi membawa lebih ramai rakyat bersabah bersama dalam perjuangan ini. Selain keanggotaan direct membership, penubuhan sayap wanita pemuda, kita juga wajar menubuhkan segera sayap pelajar, katanya. Dalam merasmikan GRS di Kota Kinabalu hari ini. Hari ini adalah perasmian GRS secara formal di Kota Kinabalu. Jadi secara formal di Kota Kinabalu. Jadi, tuan, apa yang berlaku hari ini? GRS sekarang ini di dalam negeri Sabah sedang giat untuk mengumpulkan gabungan parti-parti. Tetapi di dalam gabungan rakyat Sabah ini berkemungkinan UMNO dan Barisan Nasional tak akan menyertai. So, akan berlaku dua pertemuan besar di Sabah. Barisan Nasional dan juga UMNO di dalamnya tak akan menyertai GRS dalam pilihan raya umum yang akan datang ini. Sebab itu GRS dirasmikan hari ini dan Haji Ji sendiri mengatakan bahawa akan berlaku gabungan di antara parti-parti yang ada di dalam GRS. Kini, kalau kita tengok parti yang ada dalam GRS, antaranya adalah STAR, Parti Solidariti Tanah Airku, Parti Progresif Sabah SAPP, Parti Bersatu Sabah PBS dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO. Sebelum ini mereka menolak kemasukan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM yang diketuai oleh Adun Melalap Peter Anthony serta Parti Cinta Sabah PCS yang dipimpin bekas Menteri Luar Hanifah Aman. Okey, jadi dapat kita lihat di sini bahawa sekarang ini gabungan tersebut akan berkemungkinan besar menolak gabungan Barisan Nasional untuk bersama dengan mereka dan kita akan menyaksikan pertandingan minima 3 penjuru. Minima 3 penjuru. Sabah ni politik dia sangat menarik sebab pertandingan dia biasanya lebih daripada 3 penjuru. Dia punya parti dia tumbuh macam cendawan, tuan-tuan. Okey.
So kita akan dapat lihat pertemuan di antara GRS, Barisan Nasional, kalau mereka tak datang dengan satu persetujuan lah untuk membuat gabungan GRS Plus. Dan juga satu lagi adalah Partai Pakatan Harapan. Cuma isunya sekarang ini, Pakatan Harapan di Sabah, di Sarawak, di Malaysia ini, terutama di Sabah saya kata, bergantung kepada siapa yang memenangi tampuk pemilihan Parti Keadilan Sabah, Parti Keadilan Rakyat di negeri Sabah. Adakah Christina Liu? Adakah lawan dia Datuk Sangkar? Ataupun terdapat calon lain yang ada dekat situ? Dan juga dinamik ni kita kena dengar siapa berada di atas. Siapa timbalan presiden yang akan menentukan hala tuju. Sarawak juga begitu. Walaupun pengundi dia tak seramai Sabah. Sabah ada 18,000 pengundi yang turun keluar mengundi. Sarawak hanya lebih kurang 2,000, hampir 3,000 saja. Tak sampai pun. Kalau kita tengok begitu. Dan namun di Sarawak pun tak kurang dia punya pertembungan dia. Dan siapa yang akan jadi pengurusi negeri akan menentukan hala tuju politik Sarawak. Sama ada mereka akan bergabung dengan khemah besar, mereka setuju untuk dilute, ataupun mereka akan lawan dengan khemah besar. Ada kemungkinan juga di Sarawak, gabungan Pakatan Harapan itu akan berpecah. PKR mungkin akan berpecah dengan DAP, mungkin akan berpecah dengan Amanah. Di Sarawak ada kemungkinan. So dinamik itu kerana Sabah dan Sarawak ini mereka mempunyai autonomi untuk menentukan hal tuju politik mereka sendiri. Itu kita kena faham. Di Sabah dan Sarawak ni dinamik politik mereka sangat menarik. Dinamik politik mereka sangat menarik. Jadi dua benda ini yang akan menentukan banyak. So keputusan esok akan menentukan banyak perkara. Menang Rafizi, hal tuju dia akan membawa satu tangent yang jauh. Menang Saifuddin, dia tangent yang jauh. Dia tak akan membawa hal tuju yang sama. Masing-masing ada planning yang sama. So kalau kalah Rafizi esok, adakah beliau